Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini cikgu akan sambung pembelajaran kita, iaitu membina satu pelat kotak berdasarkan ogif yang diberi dan seterusnya menyatakan bentuk taburan bagi data tersebut. Okey. So, kita pergi kepada contoh soalan. Okey, ini adalah buku kerja kamu, muka surat 105. Okey, peluk kotak ni kamu dah belajar semasa di tingkatan 4, Okey, peluk kotak ni kalau kamu ingat, kita kena cari titik maksimum, minimum, kuartil pertama, median dan kuartil ketiga. Okey, peluk kotak tu menggunakan kertas kraft dan menggunakan titik lah. Okey, cikgu akan tunjuk dan reverse semula apa yang kamu dah belajar semasa di tingkatan 4. Okey. Okay, mula-mula sekali kamu kena ada pembaris. Okey, ambil pembaris kamu. Okay, kita buat sama-sama. Okey. So, cikgu gunakan pembaris cikgu yang ini. Okey, sebelum mereka peluk kotak. Okay, ini adalah ogif. Okey. Ogif. Okey, untuk mencari kuartil 1. Okey, sebelum tu kita mencari nilai minimum dan maksimum, sebab peluk kotak dia ada maksimum dan minimum, betul? So, tengok ogif ni. Yang paling besar data dia adalah 75. Okey. So, nilai minimum adalah 75. Maksimum, sorry. Okey. Okey, maksimum paling tinggi kat sini. Data tinggi. So, 75. Okey, so dekat sini adalah 40. Yang terendah. Okey. So, kita kena cari pula kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Okey, kenapa 100? Sebab tengok ogif, kekerapan dia adalah di hujung ogif ni. Tengok ni, 100. So, kuartil pertama 1/4 darab 100, kamu akan dapat 25. Kedudukan kuartil kedua 1/2 darab 100, kamu akan dapat 50. Dan kuartil ketiga 3/4 darab 100, kamu akan dapat 75. Okey, ini semua kamu kena lihat pada graf ogif. Kita dah belajar dah. Okey, Q1 adalah kuartil pertama. Q2 ni adalah median ataupun tengah-tengah. So, kita kena tahu kedudukan 25, 50, 75 ni. Okey, macam mana nak cari? Okey, ni adalah graf ogif tadi. So, cari 25. Okey, 20, 40. Jadi, kat sini 30. Bukan 25 kat sini, ni 30. So, 25 dekat tengah-tengah antara 30 dan 20. Okey, sini 25. Sampai kena ogif. Okey, cari sampai bawah. 50 hingga 55. So, anak panah ni menunjukkan dekat 54. Okey, so 54.5 adalah kuartil 1. Okey, 54.5 adalah kuartil 1. So, tulislah dekat sini. 54.5. 54.5. Okey, kuartil 2 pula tadi adalah 50. Jadi, 50 dekat sini. Okey. Buat garis putus-putus sampai kena graf. So, tengok bawah dia 60. Okey, ni kuartil kedua. Median dia 60, Ni median. Okey, kuartil ketiga 75. So, ini 70. 70 kat sini. So, 5 antara 80 dan 70, 75. So, bawa sampai kena graf. So, kamu akan dapat pada graf kamu 64.75. Okey. Ni kuartil ketiga, ni median dan kuartil pertama. So, kita dah cukup lengkap semua yang kita perlukan untuk plot titik. Plot kotak. Sorry, plot titik pula.
Okey, so kita kena ada kertas graf. Alright, so kita dah ada satu kertas graf kat sini. So kita kena lukis lah plot kotak tu. So kita ambil titik yang paling maksimum dan minimum. Okay, sebelum tu apa kita kena buat? Kita kena buat satu garis nombor. Okey, sekarang ni garis nombor yang sesuai. Okey, kita buat garis dulu, satu kat sini. Alright. Okey, gariskan. Kamu kena guna pensel ataupun pen kalau confident lah. Okey, so ni anak panah. Okey, so kita tengok pada GSIM ni, graf OGIF 40, 45, 75 kan. Dia menggunakan selang kelas dia, beza dia 5. Okey, 5 unit. So ikut saja. Okey, tuliskan dekat graf tu 40, 45, 50 dan seterusnya. Okey, dah 40 sampai 75, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Okey, so yang paling maksimum adalah 75. So buat dekat sini 75. Kena jarak lebih pun tak apa. Yang paling minimum adalah 40. Okey, so kat mana kita nak plot Q1 tu? Cikgu bawah sikit. Okey, Q1 25. Jadi bukan 25. Sorry, pada graf OGIF. Okey, cikgu tulislah kat sini Q1. So Q1 sama dengan 54.5. Q2 sama dengan 60 dan Q3 sama dengan 64.75. Okey, kat mana? Okey, so selepas kita cari maksimum dengan minimum, kita cari pula median dia tadi. So median dia dekat sini 54.5, 51, 52, 53, 54. 54.5 kat sini. Okey, anggap kat tengah-tengah. Okey, kemudian Q3 dia 64.75. Kamu carilah 65, 60, ni 65 kan. So dekat sini dia punya Q3, kuartil ketiga dia. So bila dah dapat macam ni, kita kena lukis plot kotak. Okey, kotak tu mesti median dia dekat tengah-tengah. Median dia 60 kan. Okey, so cikgu ambil berapa ya nak ambil ni? Cikgu ambil 3 petak dan 3 petak ke bawah Okey. Sebenarnya cikgu ambil 4 petak kan. Allah, lari pula, sorry. 4 petak. 4 petak. Okey. Okey, contoh dekat buku tu dia kata dia ambil 3 petak. Tak kisah, 4 petak pun boleh, 5 petak pun boleh. Tapi kalau boleh janganlah sentuh garis nombor tu. Okey. Okey, dah dapat semua kita gariskan. Alright. Okey, ni plot kotak kita. Okey, tak cantik mana, tak apalah. Okey, so apa tu? Seterusnya, nyatakan bentuk taburan bagi data tersebut. Ada soalan kat atas tadi tu kan. Nyatakan bentuk taburan. Okey, kamu tengok ni. Ini tadi kuartil 1 kan. Kuartil 1 ni minimum. Sorry, ni kuartil 1. 60 ni kuartil 2. 64.75 adalah kuartil 3. Okey, so plot kotak ni mana lebih besar? Sebelah kanan punya plot kotak ataupun sebelah kiri plot kotak? Ya, sebelah kiri lebih besar. Jadi data ini, okey, ni dia. Data ini mempunyai taburan pencong ke kiri kerana bahagian kiri kotak lebih besar daripada bahagian kanan plot kotak. Nampak ni? Ni lebih besar daripada sini. Jadi taburan dia adalah pencong ke kiri. Kerana bahagian kiri dia lebih besar daripada bahagian kanan. Okey. Plot
Sorry. Yang kiri lebih besar daripada kanan. Garis ni. Okey. Okey, kita pergi contoh kedua pula. Okey. Kekerapan lengkokkan. Okey, ni Ogif. Contoh soalan yang kedua lah. Okey. Ada muka kamu. Okey, so tengok ni. Minit dia 2, 4, 6, 8. Dia gunakan nombor yang kecil. Dan akumulatif frekuensi dia 10, 20, 30, 40. Okey. So, bila dapat soalan ni, apa yang paling penting? Ya, titik minimum, maksimum, dan Q1, Q2, dan Q3. Okey. So, nilai minimum 8. Okey. 8. Maksimum? Oh my, terbalik lagi. Bukan 8 ya, 2. Paling kecil. Minimum adalah maksimum pula 8. Okey. Kedudukan Q1 1/4 darab 40. Mana cikgu dapat 40 tu? Okey, ni adalah kekerapan longgokan. So, tengok graf Ogif ni 40. Kan? So, dia 40 lah. So, 1/4 darab 40 untuk kuarti 1. Dapat 10. Okey, 40. 1/2 darab 40 dapat 20. 3/4 darab 40 dapat 30. Alright. So, semua ni tengok dekat graf. Okey. 10. Okey, buat garis betul-betul sampai dekat graf 4. Okey, Q1 adalah 4. Q1. Dan ni Q2. Tengok 20 dan 30. Ni Q3. Alright. Dah ada dah nilai dekat situ kan. So, senanglah kerja kita. So Q1 tadi adalah, cikgu tulis kat sini. 4.8 untuk Q2. Q2 adalah median. Dan Q3 adalah 5.8. Okey, so kita boleh plot kotak. Buat sama-sama dengan cikgu. Okey, mula-mula tadi kita kena buat garis nombor. Okay, ambil pembaris. Buat garis nombor dahulu. Alright. Okey, kita gariskan. So, dia gunakan tadi skala apa tadi tu? 2468. So, 2 cm kepada 2 cm lah. So, kita ambil je. 8, 6, 4, 2. Senang kan? Okey, so, minimum adalah tadi 2. Okey, tanda terus. Cikgu buat atas sikit lah kali ni. Cikgu nak buat kat sini 2. Minimum. Maksimum 8. Okay, Q1 dia 4. Mana 4? Senangnya. Q1 4. Q2 4.8. 4.8 dekat sini. Okay, tak perlu tanda sebab dia median. Median yang ada kat tengah-tengah kotak tu. So, 5.8 adalah Q3. So, 5.8 mana 5? Ni 5. 5. 6. 6.8 dekat sini. Yes. So, kita plot lah kotak tu. Cikgu dah ajar tadi kan. Cikgu nak ambil 5. Senang sikit. Kita nampak garis tu. So, kita garis lah. Okay. Alamak, cikgu punya ink dah buat cair. So, jadi macam tu tak apalah. So, kamu gariskan. Okay. Jadi, inilah jawapan plot kotak kita. So, sini adalah minimum, maksimum, Q1, Q2 dan Q3. Jadi kita tengok sebelah kiri ke sebelah kanan lebih besar? Sebelah kanan. Jadi taburan ni adalah pencong ke kanan. Okey, ni cikgu tunjuklah. Nanti kamu salin je. Data ini mempunyai taburan pencong ke kanan kerana bahagian kanan plot kotak ni lebih besar. Kanan lebih besar daripada kiri. Okey, itu bahagian berkaitan plot kotak berdasarkan Ogif. Okey, buat Okey, ni adalah muka surat 106. Okey. 106 buku kerja kamu.
Okey, cikgu akan ajar cara mencari mean, variance dan sisihan piawai. Okey, apa dia simbol mean yang kita dah belajar semalam? X bar. Okey, variance sigma kuasa 2 dan sisihan piawai adalah sigma sahaja. Okey, ni mean, variance dan sisihan piawai. Macam mana kita nak cari dia lah. Okey, so bila kita dah ada data dalam jadual macam ni, cantik macam ni. Okey, so kita baca soalan lah. Jadual di bawah menunjukkan jangka hayat bagi dua jenama mentol, jenama A dan jenama B. Okey, 0 hingga 0.9 tahun dan seterusnya dalam tahun, jenama A dan jenama B. Okey, jangka hayat maksudnya jenama A ni 0 hingga 0.9 ada 5 biji mentol je jenama A lah. Okey, dan seterusnya. Okey, dengan menggunakan sukatan yang sesuai, tentukan mentol jenama mana yang lebih baik dan tahan lama. So, bila dia lebih baik dan tahan lama tu bermaksudnya dia nilai dia lebih tinggi lah. Okey. So, bagi mentol A, okey, ni ada jadual dia. Okey, ni contoh dalam buku kerja kamu sebenarnya. Okey. Tapi cikgu ajar kamu cara dapat ni lah. Okey. So, ini adalah selangkah dia. Okay, ni kekerapan 5, 7, 16, 15, 7 ni. 5, 7, 16, 15, 7. Ni untuk mentol A dahulu. Okay, buat satu-satu mentol A dahulu. So, kekerapan F lah. Okay, cikgu ajarkan F. Kekerapan X titik tengah. Okay. Okay, so mesti ada jadual ruang Fx. X kuasa 2 dan Fx kuasa 2. Mesti ada. Sebab ini data terkumpul. So, di tengah dia macam mana dapat 0.45 tu? 0 tambah 0.9 bahagi 2. Okay, ambil kalkulator kamu, check. Betul tak contoh tu? 0 tambah 0.9 bahagi 2. 0.45. Okay. Mana cikgu dapat 0 tambah 0.9 tu sini ha. Yang ni. Ini ha. Okey, tambah bagi 2. Fx F darab X. Okey. F darab X. Jadual F darab jadual X. 5 darab 0.45. Dan sampai bawah. Okey, X kuasa 2. Midpoint X ni, titik tengah. X darab X. Atau X kuasa 2. X kuasa 2 atau X darab X. 0.45 darab 0.45 atau 0.45 kuasa 2. Okey. Dan Fx kuasa 2 pula. F darab X kuasa 2. F darab X kuasa 2. Tutup dulu kedua kolom ni. Darab kan. Ni darab. Okey, dapatlah ini. So, kita jumlahkan semua. Okey. Jumlahkan kekerapan Fx dan Fx kuasa 2. Jadi, tekan kalkulator sendirilah. Kamu akan dapat nilai dia lah. Okey. Untuk nilai yang dekat cikgu ni. Sama je kat buku kamu pun. 50. 134.5 dan 428.925. Okey, so untuk cari mean, semalam rumus dia adalah jumlah Fx bahagi jumlah F. So 134.5 bahagi 50. So jawapan dia 22.69. Okey, jawapan yang ni pula jumlah Fx kuasa 2 bagi jumlah F tolak X bar kuasa 2. Okey. So, ambil yang ni 428.925 per dengan 50 tolak 2.69 kuasa 2. Okey, ni.
So jawapan dia adalah 1.3424. Okey, jadi sisian piawai ni kita punca kuasakan. Okey. Kita punca kuasakan variance. Punca kuasa 2, 1.3424. Jawapan dia 1.1586. Kita untuk mentol A. Okey, buat yang sama dengan mentol B. Okey, jumlah F dia adalah 50 dan Fx dia adalah 120.5. Fx kuasa 2 adalah 364.325. Alright, so kira min sama juga jumlah of Fx bahagi jumlah of F sama dengan 120.5 bahagi 50 akan dapat 2.41. Okey, variance pula jumlah Fx kuasa 2 bahagi jumlah F tolak X bar kuasa 2. Okey, ni sigma kuasa 2 lah. So, ambil ni 364.325 bahagi 50 tolak 2.41 kuasa 2. So, kamu akan dapat 1.4784. Okey. Jadi sisian piawai ni punca kuasakan 1.4784. So, sigma dia sama dengan 1.2159. Okey. Jadi, kita tengok yang mana lebih tinggi tahan lama purata dia. Mentol A 2.69, mentol B 2.41. Jadi mentol A lebih baik lah sebab dia lebih besar. Mentol A lebih baik dan tahan lama kerana min jangka hayat mentol A lebih bertinggi daripada mentol B. Macam itulah kamu nak kira, tapi ikut situasi jugalah. Okey. Mentol A lebih baik dan tahan lama kerana jangka hayat mentol A lebih tinggi. Okey. Sisian piawainya lebih kecil. Menunjukkan jangka hayat mentol A lebih konsisten. Okey. So, sisian piawai lebih kecil lebih sesuai. Maksudnya dia punya sisihan dia kecil. Dia lebih tepat lah maksud dia. Okey. Sisihan ni dia macam kesalahan sedikit. So, kesalahan mentol A ni untuk tahan lebih lama kurang kecil. Kecil. Okey. Okey, nanti cikgu bagi latihan ya. Buat ya, senang je ni. Okey. Bye. Thank you.